السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara pembela Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kepada tafsir kita menerusi ayat yang ke-11 hingga berikutnya daripada surah As-Saffat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sabar, yang penyantun. Maka apabila anak itu sampai pada umur sanggup dan dia mampu untuk berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi anak yang dimasukkan oleh Allah SWT di sini Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim namanya Ismail. Dia merupakan anak pertama yang menjadi khabar gembira bagi Nabi Ibrahim AS. Ismail lebih tua daripada Ishaq mengikut kesepakatan muslimin dan juga ahli kitab. Bahkan dalam teks mereka pun disebutkan bahawa Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, sedangkan Ishaq lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 99 tahun. Jadi maknanya tuan-tuan, antara 86 hingga 99 ni kata teks dalam Taurat, maknanya beza dengan umur Nabi Allah Ibrahim ketika melahirkan anak, ketika mendapat anak yang pertama iaitu Ismail, umurnya 86, ketika dapat anak yang kedua Ishaq, umurnya 99. Maknanya beza antara dua orang putera ni adalah 13 tahun. Jadi menurut mereka iaitu ahli kitab, Allah SWT telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang tunggal, sedangkan naskah yang lain disebut anak yang pertama. Jadi mereka meletakkan Ishaq dalam kisah ni secara dusta, yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz, kerana ia sendiri berselisih dengan teks asal mereka. Jadi mereka telah meletakkan Ishaq kerana ia adalah bapa mereka, sedangkan Ismail adalah bapa orang Arab. Jadi mereka merasa iri hati kepada bangsa Arab, lalu mereka telah menambahkan hal yang tak sepatutnya ini. Jadi berlaku penyelewengan ini sehingga menyebabkan kita membaca dalam teks Taurat tersebut, kita akan melihat berbagai-bagai contradiction. Maka menyelewengkan kata anak tunggal dengan makna yang tidak ada di sisimu melainkan dia. Sebab Ismail telah pergi menuju bersama ibunya ke Mekah. Jadi satu adalah penyelewengan yang batil, kerana kata anak tunggalmu yang digunakan dalam kitab suci mereka ni hanya dikatakan untuk seorang anak yang tidak ada saudara. Dia seorang diri, anak tunggal. Dan juga anak yang pertama mendapat kasih sayang yang tidak diperolehi oleh anak-anak sesudahnya. Maka perintah untuk menyembelih ini menjadi ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim baru dapat seorang anak tunggal itu yang disuruh sembelih oleh Allah SWT. Pakai kisah yang telah disebut oleh para ulama tafsir dalam tafsir-tafsir mereka, sebagai contohnya Ibnu Mansur membawa kisah yang menarik ketika Nabi Ibrahim ini menghantar anaknya Ismail bersama dengan isteri. Anak ni masih kecil, masih menyusu. Lalu kehabisan bekalan, berlarilah Hajar di antara dua bukit yang pada hari ini kita lakukan sa'i di tempat tersebut, antara Safa dan Marwah. Berlari-lari mencari kalau ada rombongan kafilah yang lalu nak minta bantuan, ataupun ada tempat yang boleh mendatangkan air, sumber air. Berlari-lari antara dua tempat ini.
Ini kali pertama Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim datang kepada mereka ni bila dalam ayat yang sedang kita bacakan sekarang, iaitulah penggunaan perkataan yang Allah sebut di sini, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Anak ni telah pun boleh bekerja dengannya. Yalah, kalau dah jadi anak, dah mampu untuk kita suruh buat benda-benda, menghuraikan janji Allah SWT kepada Nabi Ibrahim selepas memperoleh anak. Tiba anak tersebut membesar, berkembang, mampu bekerja bersama dengannya. Kalau anak kita usia 8-9 tahun ni kan tuan-tuan, tiba-tiba datanglah perintah daripada Allah SWT untuk Nabi Ibrahim. Dipanggil anaknya dengan panggilan mesra. Di sini juga kita belajar satu pendekatan psikologi tarbiyah anak-anak tuan-tuan. Gunakanlah bahasa yang paling baik, kerana setiap kali kita memanggil itu ia merupakan doa. Lihat Allah gunakan apa di sini? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai. Dulu kita dah belajar perkataan ini dalam surah Luqman. Ya bunai. Panggilan sangat mesra, wahai anakku, buah hatiku, jantung hatiku. Tak ada orang yang sangat penting dalam hidup ni seperti engkau nak. Ayah kerja pun kerana engkau lah. Ayah berusaha sesungguh ni mencari rezeki yang halal kerana engkau lah nak. Ayah takkan cari rezeki yang haram untuk kamu nak. Anakku, itu bahasa yang paling tepat untuk kita gunakan. Sebut selalu pada anak-anak tuan-tuan, sebelum tidur, saban hari, saban malam, jangan tidur melainkan kita bawa kepada anak-anak kita kisah-kisah seperti ini. Sebut, gunakan perkataan yang paling mesra dengan mereka, kerana kita pun tidak tahu sejauh mana kita akan bersama dengan mereka lagi. Ini perkataan Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu nak. Sedangkan dia tahu bahawa mimpinya seorang rasul seperti baginda adalah satu wahyu. Kalau demikianlah halnya, maka fikirkanlah apa pendapatmu tentang mimpi ayah ini. Anaknya menjawab dengan penuh ta'zim, dengan penuh penghormatan, wahai bapa, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, buatlah apa yang ayah diberitahu itu, kerana pastinya itu merupakan perintah dan wahyu daripada Allah SWT. Ayah akan mendapati saya seorang yang sangat penyabar. Kuliah yang lalu kita telah pelajari perkataan yang ada pada Nabi yang mulia ni, anaknya, Abasyarnahu bi ghulamin halim. Kami memberi berita gembira kepadanya tentang kelahiran anak yang sempat membesar sampai jadi orang muda, dan dia memiliki sifat sopan santun yang tinggi. Para ulama bahasa mengkaji indahnya ayat Allah di sini. Jadi Nabi Ibrahim telah diberitahu tentang gulam. Faham tak? Iaitu seorang anak yang akan membesar menjadi orang muda, usia sampai 15-16 tahun. Tapi di sini Allah suruh dia sembelih pada usia sebelum itu. Jadi Allah telah memberikan satu isyarat daripada awal. Ini merupakan ujian sebenarnya. Berlaku atau tidak itu merupakan ketentuan Allah. Kau lakukan saja wahai Ibrahim. Dan lagi perkataan halim yang telah kita pelajari, iaitu berarti lemah lembut, tak tergesa-gesa, seorang yang memiliki kematangan. Jadi kabar gembira tentang kelahiran anak ini mengandungi makna bahawa anak ini seorang lelaki yang memiliki sifat sopan santun yang tinggi. Sedangkan biasanya budak-budak kecil mana ada sopan santun tuan-tuan. Kalau berlari ada depannya kaca pun dia tak kisah, cawan pecah berapa biji pun tak kisah, orang datang dia nak salam atau tidak tak kisah. Tapi di sini Nabi Ibrahim telah diberitahu anak ini sangat penyantun. Daripada kecilnya lagi telah memiliki sifat itu, mendarah daging dalam diri. Ya Allah, gembiranya macam kisah Imam Nawawi. Tuan-tuan ada baca tak dalam majalah Ustaz kisah Imam Nawawi? Imam Nawawi, kisah hidupnya daripada kecil telah pun diprogramkan untuk menjadi seorang yang salih, seorang yang sangat alim. Daripada kecilnya tidak suka dia untuk main benda sia-sia. Kalau anak tuan-tuan ada sikap seperti itu, tak suka nak manja, tak suka nak bermain lasak-lasak, budak ni budak lelaki, tak suka nak mengatakan perkara-perkara keji, tak suka membaling mainan orang, tak suka memecahkan barang-barang orang lain, mengoyakkan buku waktu ziarah rumah orang. Tahniah tuan-tuan, anak tuan-tuan ni sebenarnya diprogramkan oleh Allah SWT untuk jadi seorang yang saleh, seorang yang alim. Maka bimbinglah dia, bagi galakan, bagi sokongan, hantar dia ke program-program yang dapat menjadikan dia seorang hafiz, seorang qari, seorang yang bertanggungjawab. Baca dalam majalah Al-Ustaz kisah bagaimana Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf ini, seorang daripada kecilnya sangatlah tidak berminat kepada perkara sia-sia. Kalau dipanggil untuk main dengan kawan-kawan budak-budak lelaki kecil-kecil ni, dia akan menangis. Daripada kecil lihat dia cinta kepada Quran, cinta kepada hadis, memakai pakaian ulama. Memang betul lah, dia akhirnya jadi seorang yang sangat alim. Gurunya bernama Yasin, Syekh Yasin berkata,
Memang daripada kecil aku melihatnya amat meminati perkara-perkara yang baik, suka datang ke majlis ilmu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah memberi berita gembira kepada Ibrahim bahawa kelahiran anak ini ghulamin halim, dia akan membesar dan mendarah daging dalamnya sifat penyantun, menghormati orang lain, penyayang, lemah lembut, tak tergesa-gesa. Jadi bila datang perintah Allah SWT untuk menyembelih